Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Farah Dania binti Eric alias Tunggal Syadi, nombor matrik BA1811045. Saya bersama rakan saya Suzani Jen Modin. Kami akan membentangkan soalan 4, iaitu jenis dan bentuk latihan dalam keberkesanan latihan konvensional dan kontemporari, model dan metod. Bahaskan sejauh mana pendekatan konvensional tidak lagi relevan dalam era LNP ini. Seterusnya untuk pengenalan pendekatan kontemporari. Yang pertama, kontemporari bermaksud pada masa yang sama, semasa atau masa kini. Peredaran zaman mewujudkan persekitaran kerja yang lebih kompetitif dan memerlukan kemahiran yang tinggi. Oleh itu, terdapat pelbagai gaya pengajaran yang digunakan untuk pendekatan kontemporari dan beberapa di antaranya adalah menggunakan media seperti guna filem untuk tujuan pendidikan, persidangan, webinar menggunakan media sosial, kajian kes, role play, simulasi, program instruction dan computer assist. Seterusnya, untuk kepentingan pendekatan kontemporari, gaya penyampaian perlu disesuaikan dengan keperluan semasa. Menurut Whitlock 1986, menyatakan bahawa latihan dan pembangunan harus melampaui batas teknik dan strategi latihan konvensional. Dia menekankan pentingnya mencari kaedah latihan baru dan juga menekankan pentingnya membuat analisis menyeluruh mengenai objektif, keperluan, sifat pekerja, kemampuan sumber daya yang ada dan lain-lain. Sebelum menyelesaikan pendekatan latihan, menurut Carlos E. Primo Braga 1995 pula, menyatakan bahawa gaya pengajaran atau strategi penyampaian sangat penting dalam sebarang latihan. Michael Armstrong pada tahun 2000 juga menekankan bahawa pelatih sangat terpengaruh dengan gaya penyampaian. Seterusnya, untuk tujuan, pengaplikasian latihan dan pembangunan secara kontemporari memainkan peranan penting dalam meningkatkan kemahiran dan kecekapan pekerja. Teknik latihan ini direka untuk membuat situasi dunia nyata tertentu dan bertindak balas mengikut rancangan yang disampaikan kepada mereka. Tujuannya adalah untuk membantu pekerja dalam membuat keputusan dengan cepat dalam situasi dunia nyata. Okey, seterusnya adalah the not so value perspective. Dia terbahagi kepada 3. Yang pertama, the failures foresight, iaitu pandangan daripada yang pernah mengalami kegagalan, di mana belajar mengenai perkara yang perlu dihindari dan masalah yang akan dialami daripada mereka yang mempunyai pengalaman dalam menghadapi masalah tersebut. Yang kedua, the octogenarian self, iaitu belajar daripada mereka yang mempunyai pengalaman yang lebih lama dalam bidang tersebut. Dan yang ketiga, iaitu Jack Best Geniuses, adalah terdapat mereka yang berbakat dan mempunyai kreativiti luar biasa. Mereka perlu dikenal pasti dan aplikasikan idea mereka ke dalam pengurusan organisasi. Meletakkan sementara pekerja biasa menjadi ketua. Apabila semua orang berada di posisi atasan, mereka akan menyedari bahawa menjadi majikan adalah tugas yang tidak biasa. Malah sebilangan individu mungkin mempunyai beberapa kaedah pengurusan perniagaan yang baru, menarik dan cekap. Ini akan mewujudkan pertimbangan terhadap kaedah pengurusan yang baru dan berkesan. Seterusnya, bertukar peranan dengan pesaing. Bertukar peranan dengan pesaing atau merupakan cadangan yang baik untuk memperoleh pandangan, situasi dan amalan mereka. Organisasi-organisasi ini mungkin juga menghadapi masalah dan halangan yang serupa. Ini boleh menjadi situasi menang-menang, iaitu win-win situation bagi kedua-dua pihak yang berkenaan. Ini menjadikan pekerja memperoleh banyak idea baru. Metode seterusnya adalah pecah-pecah. Pecah-pecah ni adalah gaya persembahan.
yang melibatkan 20 slide dan setiap slide yang ditunjukkan hanya selama 20 saat. Astrid, Glenn dan Mark Dittem adalah pelopor bagi acara ini. Objektif mereka adalah untuk membolehkan para remaja berkumpul, mempamerkan kreativiti dan bertukar fikiran dan idea. Kucar-kucar ni terbahagi kepada 3 komponen. Yang pertama adalah ringkas. Sebanyak 20 slide, 20 saat masing-masing dalam satu masa, dan penonton dikreditkan dengan idea inovatif yang unik. Format seperti itu bertentangan dengan mesyuarat, iaitu pendekatan konvensional yang telah lama dibuat. Mereka yang menyampaikan harus memastikan bahawa mesej utama mereka benar-benar penting dan menarik. Oleh itu, memandangkan faktor masa ia adalah format yang sangat ekonomi. Ciri yang kedua adalah keseronokan visual. Persembahan seperti ini sememangnya mendatangkan kegembiraan visual. Mereka lebih menekankan kepada teks pusat oleh kerana kandungannya harus tepat dan mesti merangkumi elemen utama dari keseluruhan mesej. Ia akan menjadikan persembahan ini menarik bagi pencari inovasi kreatif. Seterusnya, merangsang kreativiti. Pembentangan seperti itu memberi ruang kepada penonton untuk melakukan percobaan idea dan juga menilai idea, pemikiran dan mesej penyampai secara kritis. Dengan cara ini, mereka memupuk kreativiti, pembaharuan, keaslian dan inovasi. Seterusnya, sistem pengurusan pembelajaran LMS. Sistem pengurusan pembelajaran LMS membantu dalam melaksanakan program latihan menggunakan teknologi. Ia diperlukan untuk tidak hanya mengajar, tetapi juga menyampaikan isi pendidikan, menilai hasil pembelajaran dan semuanya menggunakan teknologi. Untuk latihan dan pembangunan pada era kontemporari di organisasi korporat dan syarikat perniagaan dikategorikan kepada 2, iaitu yang pertama adalah in-service or on-the-job training strategy. Yang kedua adalah off-the-job training strategy. Teknik latihan di tempat kerja digunakan untuk melatih pekerja semasa menjalankan tugas rutin mereka, iaitu on-the-job training strategy. Sebaliknya, strategi dalam pekerjaan tidak hanya terdiri dari orientasi petunjuk untuk menjalankan tugas pekerjaan rutin, tetapi juga terdapat latihan luar seperti kursus atau lawatan organisasi, iaitu off-the-job training strategy. Seterusnya, jenis dan metod pendekatan konvensional. Ada beberapa, iaitu role play, case study, simulation, apprenticeship, online training dan on-the-job training. Pendekatan konvensional. Pendekatan konvensional merujuk kepada kaedah pengajaran tradisional di mana kaedah kuliah sepanjang masa digunakan. Pendekatan ini adalah mematuhi standard yang telah ditentukan atau diterima oleh umum. Kaedah pengajaran ini berpusatkan kepada penggunaan buku teks, dominan guru yang melibatkan tenaga pelajar dan juga pekerja pengajar. Ia juga menggunakan bilik darjah, perpustakaan, menggunakan modul pembelajaran perantaraan multimedia, dan berorientasikan peperiksaan. Penekanan tersebut adalah terutamanya dalam mengingat dengan memperbanyak fakta, prinsip, dan teori pembelajaran. Seterusnya, metode pendekatan kontemporari. Yang pertama adalah simulasi. Simulasi adalah teknik latihan lain. Ini digunakan dalam pelbagai bidang seperti pertahanan, pengajaran, perubatan dan perniagaan. Di sini juga para peserta dimasukkan ke dalam situasi yang merupakan replika dunia nyata tetapi tidak menghadapi bahaya yang berkaitan dengannya. Ini hanya diprogramkan berdasarkan pengalaman seseorang yang tidak diragukan lagi. Seterusnya adalah media interaktif. Kini media seperti media sosial, alat bantu audio visual seperti televisyen, filem dan lain-lain juga digunakan. Kelebihan menggunakan media adalah bahawa kandungan dan kualitinya akan sama. Tanpa mengira waktu, ia dimainkan dan tidak boleh dipengaruhi oleh faktor cabaran dan kekangan dari luar, iaitu persekitaran.
Seterusnya adalah program instruction dan juga computer based instruction. Untuk program instruction, arahan yang diprogramkan adalah salah satu teknik latihan yang inovatif dan interaktif. Kelebihan terbesar adalah bahawa ia membolehkan pelajar belajar mengikut kadar kemampuan mereka sendiri. Seterusnya untuk computer based instruction ataupun arahan menggunakan komputer, ianya adalah bagi melancarkan kaedah pembelajaran. Perbezaan dengan pendekatan konvensional adalah bahawa ia menggunakan komputer sebagai alat bantu, iaitu arahan berasaskan komputer menggantikan instruktur dengan mesin itu sendiri dan oleh itu tidak mempunyai faktor empati manusia seperti emosi. Memetik kata-kata daripada sarjana, iaitu organizational learning is facing tremendous challenges with the rapid development of the knowledge society. There is therefore a need to review the traditional models of instructional learning apprenticeship in order to enhance the less conventional practice of collective learning. Current research has highlighted the importance of developing organizational learning cultures for employees and organizations. Such cultures need to be able to facilitate knowledge transfer process. Indeed, the ultimate goal of organizational study is to facilitate the development of an effective learning organization. Seterusnya kita masuk kepada soalan utama, iaitu bahaskan sejauh mana pendekatan konvensional tidak lagi relevan dalam era latihan dan pembangunan kini. Mengapa pendekatan konvensional ini tidak relevan pada era L dan P kini? Kerana disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor utama adalah negara Malaysia masih dalam usaha untuk mencapai revolusi 4.0. Dalam usaha ini, negara perlu mempraktikkan dan meningkatkan pendekatan kontemporari dalam L dan P. Kebanyakan negara-negara maju telah pun mencapai revolusi 5.0 yang mana penggunaan teknologi canggih dan dalam urusan seharian mereka telah pun mereka praktikan sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi pendekatan konvensional ini tidak relevan dalam urusan L dan P masa kini dalam usaha mencapai revolusi 4.0. Seterusnya pendekatan konvensional ini tidak lagi relevan dalam era L dan P kini kerana ianya mengambil masa atau proses yang lama. Lagi pula pendekatan ini memerlukan tenaga manusia yang banyak. Berbeza dengan pendekatan kontemporari, proses L dan P-nya tidak memakan masa dan tenaga yang banyak kerana dengan bantuan teknologi ia dapat meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan pengajar dalam serta urusan yang lain. Selain daripada itu, seperti yang kita ketahui bahawa sekarang seluruh negara dalam usaha untuk membasmi wabak COVID-19 termasuk negara kita Malaysia. Dalam pada itu, banyak usaha dan perintah yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan dalam mengawal jangkitan pandemik ini. Banyak aktiviti yang terjejas disebabkan masalah ini, terutamanya aktiviti ekonomi dan juga pendidikan di seluruh negara. Jadi hal tersebut telah mendorong penggunaan pendekatan kontemporari dalam semua urusan L dan P pada ketika ini dan tidak menekankan penggunaan pendekatan konvensional, termasuklah dalam urusan pendidikan. Walau bagaimanapun, pendekatan konvensional ini masih wajar digunakan disebabkan oleh beberapa faktor yang sukar dielakkan, yaitu pertama, faktor politik yang mana kerajaan terlalu fokus di kawasan bandar dan kurang memberi perhatian di kawasan luar bandar yang menyebabkan terdapat kawasan yang kurang mendapat infrastruktur yang baik seperti kemudahan elektrik, kemudahan awam, rangkaian internet dan sebagainya. Terdapat juga faktor geografi yang menyebabkan penggunaan pendekatan konvensional ini kerana terdapat kawasan yang tidak mendapat bantuan dari kerajaan atau pihak berkepentingan. Seterusnya, faktor ekonomi yang menyebabkan sumber pendapatan bagi masyarakat berbeza-beza. Jadi ada masyarakat pelbagai lapisan. Oleh itu, terdapat masyarakat yang tidak mampu menggunakan teknologi dan lebih selesa menggunakan kaedah tradisional. Contohnya, penggunaan komputer riba kurang dalam kalangan masyarakat yang tidak berkemampuan ini dan lebih mendorong mereka untuk menggunakan kaedah lama, yaitu buku sebagai sumber pembelajaran. Selain itu, faktor sosial juga menyebabkan kurangnya pengetahuan
mengenai teknologi masa kini dalam masyarakat. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh sikap ibu bapa yang takut anak-anak mereka menyalahgunakan teknologi dan seterusnya, tidak menggalakkan anak-anak mereka memiliki gadget sendiri. Yang terakhir adalah faktor teknologi, kerana terdapat organisasi yang masih memerlukan ataupun menggunakan tenaga manusia yang mana teknologi tidak mampu mengambil alih pekerjaan tersebut. Contohnya dalam aktiviti perniagaan industri kecil dan sederhana seperti penyediaan produk dan penyusunan barang dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kedua-dua pendekatan ini, pendekatan konvensional dan pendekatan kontemporari, mempunyai manfaatnya yang tersendiri. Akhir sekali adalah kesimpulan. Kesimpulannya, semua fungsi pengurusan lain, merancang, mengatur, mengawal dan lain-lain akan menjadi sia-sia selagi pekerja tidak dilatih dengan secukupnya. Oleh itu, latihan sangat diperlukan dan praktik latihan yang berkesan haruslah menjadi sebahagian daripada fungsi organisasi. Teknik-teknik inovatif, interaktif yang disebutkan di atas dapat membantu meningkatkan bukan hanya kecekapan tetapi juga kesejahteraan mental pekerja dan akan memastikan perkembangan keseluruhan kemahiran mereka. Teknik latihan ini memenuhi keperluan perniagaan yang berubah-ubah dan akan meningkatkan produktiviti mereka. Teknik-teknik ini dapat digabungkan dalam banyak bidang dan kondisi untuk kesihatan dan kesejahteraan organisasi. Ini dapat ditambah dengan teknik latihan konvensional atau kontemporari dapat disatukan dalam program latihan di tempat kerja. Seterusnya, ini merupakan kami punya rujukan dalam menghasilkan tugasan ini.